kembali lagi bersama kami di Rampai Pagi seperti biasa yang Fakrul beritahu tadi ya, segmen Illit Rohani yang mana dibawakan lagi seorang tetamu kita ni, iaitu Yang Mulia Puan Dr. Hajah Masuriyati binti Haji Yahya selaku Timbalan Pengarah Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa UNISA. Assalamualaikum Puan Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat saja doktor? Alhamdulillah sehat. Bersemangat kita ini apabila kita ni kan memasuki bulan Ramadan. Hari ini hari Jumaat yang terakhir. InsyaAllah. Sebelum kita ni masuk bulan Ramadan, dan kita harapkan supaya ingat orang bulan Ramadan kita ni akan berjalan dengan lancar dan perlunya ada persiapan. Daripada segi aspek fizikal, rohani, spiritual, apapun. Dan satu segmen Illit Rohani kali ini, doktor, kita ni akan membicarakan mengenai satu tajuk yang amat istimewa mengenai tarhib Ramadan. Apa artinya tu tarhib Ramadan? Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqana litafaqquh fid din wa ja'alna min ahli istiqamah wal hidayah bi mahdhi fadlihi wa karamihi wa fattalna bil 'ilmi alladzi huwa mirathul anbiya'i wal mursalin. Wassalatu wassalamu ala rasulih Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi warathal muslimina al 'ilma وحث على دراسته وعلى آله وأصحابه الكرام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله saya akan cuba membuka tajuk tarhib Ramadan, tajuk yang akan dibentangkan pada hari ataupun tajuk yang akan dibincangkan pada hari ini, yang mana tarhib ini sebenarnya dari segi definisinya adalah bermaksud meraihkan kedatangan Ramadan. Mungkin kebanyakan motivator ataupun yang lainnya mungkin biasa menggunakan perkataan marhaban, marhaban ya Ramadan. Dan kalau marhaban ya Ramadan berarti kita ni mengatakan selamat datang wahai bulan Ramadan. Namun untuk hari ini melalui segmen ini saya akan mengambil tajuk tarhib Ramadan, iaitu kita ni meraihkan kedatangan Ramadan. Jadi macam mana sebenarnya kita ni meraihkan Ramadan ini sebenarnya? Baik, tarhib Ramadan. Sesuatu yang baru. Yang penting kita tidak salah menyebut. Kita harus menyebutnya dengan hak, huruf hak tarhib. Tapi kalau kita menyebut dengan hak tarhib berarti ia adalah mengancam, maksudnya sesuatu yang mengancam. Jadi amat berbeza sekali. Memang. Tarhib dengan tarhib. Yang mengancam dengan meraihkan. Kalau akan diraihkan pun diancam, tu artinya kalau diancam tidak akan diraihkan. Memang. Tetapi untuk mentarhibkan Ramadan kita ni mungkin ada cara-caranya tersendiri. Silakan. Baik, kita ni pun sebenarnya berada di penghujung Syaban sebenarnya, dan insya-Allah dalam baki beberapa hari lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan insya-Allah. Dan memang kita ni pun selama ni menunggu-nunggu kedatangan bulan Ramadan, sebab kalau kita ni mengimbas balik apa yang berlaku pada tahun lepas, Ramadan yang lepas, kita ni agak rasa sedih sebab kita ni dah berada di dalam sembahyang berjemaah bersama sebabkan COVID-19. Okey. Baik, insya-Allah tahun ini insya-Allah kita ni akan berada melakukan solat tarawih berjemaah insya-Allah waktu malam pertama nanti, waktu hari setelah diumumkan apabila nampaknya anak bulan Ramadan, insya-Allah kita ni akan mulakan solat tarawih pada malam tersebut. Baik, setentunya sebagai seorang mukmin kita ni akan berpaksikan ataupun berpandukan ataupun kita ni akan mengambil Rasulullah SAW sebagai qudwah hasanah kita ni. Setentunya baginda sendiri pun sudah sebenarnya membuat persiapan yang rapi sebelum kedatangan bulan Ramadan, bahkan daripada bulan Rejab lagi. Jadi di sana kalau kita ni mengambil iktibar ataupun mengambil pelajaran ataupun mengambil contoh teladan, di sana sebenarnya baginda Rasul SAW telah mengajar kita ni untuk membuat latihan dari awal sebelum kita masuk kepada bulan Ramadan yang sebenarnya. Artinya apabila datang bulan Ramadan tu kita ni sudah siap dan yakin untuk melakukannya. Jadi tidak ada macam rasa ragu-ragu, macam sah ke indah salat. Maksudnya waktu tu lagi kan ada timbul perkara seperti itu.
sebab kita ni sudah diberikan waktu, kita ni diberikan waktu untuk melatih sedari bulan Rajab kemudian ke Syakban, dan insya-Allah kita ni akan bertemu dengan bulan Ramadan, insya-Allah kita ni akan melakukan berpuasa di bulan Ramadan nanti insya-Allah. Dan dalam meraihkan bulan Ramadan ini, kita ni sebenarnya kebanyakan negara pun melakukan ataupun meraihkan dengan berbagai cara, masing-masing cara lah. Okey. Kalau macam sebagai contohlah, kalau saya masih boleh membawakan contoh, kalau di negara Arab meraihkan bulan Ramadan ni sangat istimewa, sangat meriah. Bahkan bandar itu akan munawarah, maksudnya bercahaya macam tu. Di negara Arab mereka melakukan ataupun meraihkan kedatangan Ramadan itu sangat apa tu orang meraihkan sangat-sangat. Sewaktu saya, ini akan bercerita sedikit tentang anekdot, personal anekdot. Pernah sekali di waktu Ramadan yang pertama, saya berada di Turki waktu itu, di Istanbul. Dan memang berbeza sambutannya. Memang di sana mereka memeriahkan macamnya orang kata ni membuat hari raya di sini. Macam mana tu? Dengan lampu bergemerlapan dan orang bersungkai atau orang meriah. Macam piknik di waktu malam. Memang dialu-alukan kedatangan bulan Ramadan. Baik, berbanding dengan kita ni di negara Brunei Darussalam, ialah berdasarkan negara kita ni lah. Kita ni dengan persiapan menyambut kedatangan Ramadan ini sudah tentu ada banyak program dijalankan, sepertinya pengumpulan dana ataupun menyerahkan tabung-tabung untuk anak yatim kan, seperti itulah kita ni buat persiapanlah untuk negara kita ni. Dan seterusnya akan ada lagi program-program ziarah mahabbah, sama juga tujuannya adalah untuk meraihkan anak yatim sebelum untuk menyempati sebelum masuknya bulan Ramadan. Bahkan sebenarnya lagi bagus kalau dapat diraihkan pada waktu Ramadan, akan tapi semua orang pun akan mengambil kesempatan untuk melaksanakan program tersebut sebelum datangnya Ramadan. Baik, mungkin mengambil kira barangkali juga kita ni pun sudah faham apabila kita ni melangkah ke bulan Ramadan, kita ni sudah faham dan tahu bahwasanya perkara yang akan kita ni lakukan itu ialah berpuasa. Berpuasa, kemudian bersahur, bersungkai, kemudian sebelah malamnya kita ni akan bertadarus. Tadarus tu jangan tadarus saja. Tadarus tu maksudnya tadarus dan tadabbur sekali. Kemudian bangun tengah malam. Bangun tengah malam ini paling penting di bulan Ramadan. Kita ni akan mengambil kesempatan yang sangat besarlah, di mana waktu tengah malam yang di bulan Ramadan inilah kita ni akan mengambil kesempatan sebaik-baiknya untuk mendapatkan pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setelah itu kita ni pun faham juga sepanjang bulan Ramadan ini kita ni akan dipertemukan dengan satu malam di mana turunnya Al-Quran. Kemudian di waktu puasa ataupun waktu Ramadan lah juga kita ni diwajibkan untuk melaksanakan membayar zakat, dan di hujung Ramadan nanti insya-Allah Allah Ta'ala akan hadiahkan kita ni dengan satu malam Lailatul Qadar, iaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi itu adalah proses yang akan kita lihat, dan itulah juga kita ni kena bersiap siaga untuk mendepani proses-proses tersebut. Itu diperlukan kita ni mentarhib Ramadan, sebab terlalu banyak di dalamnya tu aktiviti ataupun amalan-amalan yang perlu kita ni laksanakan sebaik mungkin. Maksud Doktor Aja di sini, adakah tarhib itu seperti ialah meraihkan, maksudnya bersedia untuk meraihkan ataupun apa maksudnya ni sebenarnya? Dua-dua. Dalam kita ni meraihkan artinya kena ada persiapan untuk meraihkan itu. Meraihkan kedatangan itu bukan maksudnya semata-mata dengan sebutan, tetapi dengan amalan. Kan tadi sudah disebutkan bahwasanya Rasulullah sudah bermula daripada Rejab lagi, Rejab, Syakban. Baginda itu sudah sebenarnya buat persiapan awal. Persiapan awal. Jadi mungkin ketanya saja barangkali agak ialah kalau mungkin ada sebahagian petani yang mungkin melunaskan tugasan itu daripada awal juga, sebenarnya daripada Rejab, kemudian Syakban, kemudian akan bersiap sedia untuk Ramadan nanti. Jadi persiapan itu memang dilihat kepada dua sudut sekaligus, 2 in 1. Pelaksanaan secara secara fizikal, kemudian dari segi kerohanian kita dibangkitkan bersama. Itulah tadi tarhib Ramadan. Kita sudah mengetahui tentang definisinya, dan kita percaya sahaja persiapan-persiapannya bukan sahaja persiapan fizikal ni, tetapi persiapan mental juga. Mental, rohani dan sebagainya. Hanya orang rehearsal
betul. Ada raptai. Sebelum kita ni melangkah ke bulan Ramadan, memang betul ya. Jadi di sini Ustazah ya, siam dan qiyam Ramadan meraih pahala besar. Apa tu Ustazah? Baik, ini satu poin yang sangat penting untuk disampaikan. Di dalam kita ni akan melaksanakan berpuasa nanti, dan sambil-sambil itulah juga kita ni membuat persiapan. Jadi dalam kita ni membuat persiapan, kita ni kena siap siaga pada satu perkara, siam dan qiyam di waktu Ramadan. Siam dan qiyam ini adalah berpuasa dan berdirinya kita ni bangun tengah malam untuk mendapatkan maghfirah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam kita melaksanakan siam dan qiyam itu, kita ni hendaklah imanan wahtisaban. Hendaklah kita ni penuh yakin, penuh keimanan dan penuh berharap. Berharap artinya kita ni berharap maksudnya kita ni akan mendapat keberkatan, maghfirah dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Itu sebenarnya poin paling penting dalam kita ni mempersiap dirilah sepanjang untuk kan mendepani Ramadan ini nanti. Itu di antara perkara yang perlu diambil perhatian. Artinya sebelum datang Ramadan, kita ni sudah ambil perhatian tentang satu perkara, imanan wahtisaban. Artinya apabila kita ni melakukan puasa, kita ni kena puasa betul-betul, melaksanakan betul-betul, penuh keimanan, keyakinan dan penuh mengharapkan maghfirah daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Dan inilah ada ganjaran pahalanya daripada perbuatan siam dan juga qiyam di bulan Ramadan. Kita ada perkara-perkara yang lain yang menjadikan tarhib Ramadan ini sebagai salah satu perkara yang memang dibukukan daripada hati sanubari sendiri. Apabila kita melihat secara nyata, kita ni manifestasikan kesambutan bulan Ramadan tersebut. Seperti yang Ustazah katakan, dalam segmen Elite Rohani biasanya kita ni memperkatakan tentang hal-hal dalaman. Tetapi sekarang ini ada hal-hal manifestasi luaran. Jadi macam mana Ustazah dapat, Dr. Rajah dapat mungkin mengaitkan tentang dalaman dan juga luaran ini, kesinambungan kedua-dua ni, apakah ini antara salah satu daripada perkara yang dinamakan tarhib Ramadan? Baik, bercakap bagaimana menghubung kaitkan ke tadi punya ilat rohani dalam persiapan Ramadan ini, dalam kita ni meraihkan Ramadan. Baik, saya belum sampai ke poin yang pentingnya. Okey, selain daripada iman dan wahtisaban tadi dan perkara penting juga kita ni bersiap sedia itu ialah dalam pembersihan rohani, pembersihan jiwa kita ni sebenarnya. Jadi apa sebenarnya yang akan kita ni isikan nantinya sepanjang menjalankan puasa di bulan Ramadan demi untuk penyucian jiwa. Macam tu. Jadi antaranya itu ialah yang saya sebutkan tadi, sebenarnya apapun proses yang saya sebutkan tadi, itulah sebenarnya pengisian kepada tazkiyah nafs sepanjang kita ni melaksanakan puasa nanti, insya-Allah. Tazkiyah nafs. Kalau bersama dengan, kadang-kadang kita faham kan tentang perkara ini. Kalau bersama dengan anak-anak ataupun mungkin baru kita ni kan mengajar di jurang untuk sama-sama meraihkan tentang tahrib Ramadan ini. Macam mana Dr. Rajah? Baik. Dengan kanak-kanak. Mungkin kita tanyakan bangun awal tentang tadi bagi tahu kepentingannya Anita. Apa yang harusnya sebagai seorang ibu bapa? Baik. Soalannya cukup bagus untuk dijawab, untuk dikongsikan juga jawapannya. Okey, dalam kita ni mendidik anak-anak untuk kita ni kan membawa bersama dengan kita ni. Sebenarnya jangan juga kita ni lupa sebenarnya waktu Ramadan ni ada beberapa perkara yang jarang kita ni lakukan, di bulan yang lain, tapi kita ni lakukan. Kita kan lakukan di bulan Ramadan. Kan? Tiba-tiba kenapa bangun awalan ni untuk makan kan? Kerana saya pun pernah mengalaminya, nyata orang waktu nyata orang umur-umur damit, terus kenapa tengah-tengah malam makanan ya? Macam pukul 3 pukul 4 tu ada yang masih tidak faham. Jadi macam mana kita ni menerapkan nyatanya ini okey ni walaupun mengantuk makan, tapi kita ni sebenarnya membuka peluang untuk kita ni menerima bulan Ramadan dalam kehidupan kita ni. Itu sebabnya tadi ada disebutkan kita ni mengambil contoh ataupun
qudwah hasanah daripada baginda Rasul SAW tadi, di mana baginda sudah memulakannya daripada bulan Rejab lagi, kemudian diikuti dengan bulan Syaban dan seterusnya akan masuk kepada bulan Ramadan. Dalam tempoh 2 bulan Rejab dan Syaban itulah sebenarnya masa untuk kita ni memberitahu kepada anak-anak secara perlahan. Jadi ia tidak akan, maksudnya apabila sampai waktu Ramadan, anak-anak tidak akan terkejut dengan keadaan seperti itu. Ia macam kira menyediakan contoh perkahwinan lah, majlis perkahwinan kan. Indah terus-terusnya orang terus ada persandingan. Sebetulnya ada persiapan sebelum itu. Kira samalah dalam menyediakan dalam penyediaan tarhib Ramadan. Tarhib Ramadan. Cuma benda ni agak tidak nampak dilihat dengan mata hasilnya. Kalau macam persiapan untuk orang kami tu ada benda yang kita pegang, kita buat kan. Namun dari segi tarhib Ramadan ini, ia lebih kepada persiapan dalaman kerohanian kita ni, amalan-amalan yang akan kita ni buat sewaktu Ramadan dan nanti apa sebenarnya. Jadi sementara belum masuk Ramadan, ada kalau mungkin yang belum cukup lengkap pengetahuannya tentang hukum fiqh, belum cukup lengkap pengetahuannya tentang amalan-amalan yang akan dilakukan, maka inilah peluang dan masa waktunya untuk ia membuka balik, untuk menyemak balik apakah nanti amalan yang akan dibuat sepanjang Ramadan. Apakah pengisian waktu solat tarawih, apakah pengisian tengah malamnya, bangun tengah malamnya, apa yang akan kita ni buat. Seperti kata pepatah, kalau kita ni dapat ambil istilah Fizah dan juga Dato' Raja, kalau kita ni kan mengikuti pertandingan maraton, artinya anda kan terus-terusan mengikut maraton kan. Ada artinya kita orang kita ni berlari dulu, kita orang tahan ke indah kilo 2 macam tu kan. Lepas satu ditahankan tak. Kadang-kadang ia merupakan satu fitness ketahanan mental, spiritual dan juga ketahanan rohani. Dan ada pasal itu kadang-kadang apabila kita ni meninggalkan bulan Ramadan dan akan kembali ke bulan Ramadan seterusnya, terasa agak janggal apabila kita ni memasuki bulan hari Ramadan yang pertama. Kalau sekiranya Indah tadi mengamalkan beberapa puasa sunat apabila berada di dalam bulan Rejab dan juga bulan Syaban, bukan macam itu. Betul aja. Jadi dengan adanya amalan-amalan puasa sunat di bulan Rejab dan juga di bulan Syaban, dengan memperbanyakkan bacaan Al-Quran, jadi kita ni akan membiasakan dan kadang-kadang dan dijadikan sebagai habit. Mungkin dapat Dr. Hajah perbetulkan kalau salah. Kebiasaannya habit kita ni akan mula menghilang, atau habit kita ni, kebiasaan kita ni akan mula terbentuk setelah selesai 40 hari. Ada betulnya atau Indah? Jadi kalau kita ni kan mula memupuk habit kita ni untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan, jadi kita ni mula membaca Al-Quran sebelum bulan Ramadan. Atau misalnya kita ni akan menghilangkan habit merokok misalnya di bulan Ramadan, jadi kita ni mula hilangkan habit merokok sebelum bulan Ramadan. Adakah macam itu? Itulah sebenarnya dimaksudkan dengan tarbiyah tadi, tarbiyah yang baginda Rasulullah maklumkan tadi kan, melakukan daripada Rejab, berpuasa pada bulan Rejab, kemudian diikuti dengan Syaban. Sebabnya itu adalah bulan kita ni melatih diri. Artinya pada siapa-siapa yang mungkin biasa merokok, itulah maksudnya masa untuknya kan melatih dirinya untuk berhenti. Mungkin berhenti secara total mungkin susah, tapi maksudnya ada pengajaran ataupun ada tekniknya ataupun kaedahnya bagaimana cara ia untuk menangani seandainya sampai dalam waktu puasa nanti, macam mana ia akan menangani habitnya yang biasa merokok misalnya. Macam tu. Ya sebenarnya sama sajanya. Kita ni pun pada hari biasa ni kita ibaratkan makan kan. Jadi di sana kita ni akan diuji. Dalam tempoh 1 bulan kita ni akan makan. Kita ni akan makan dalam beberapa jam lah sehinggalah sampai pada waktu berbukanya. Jadi dalam tempoh beberapa jam itu kita ni pun juga akan diuji. Sama ada kita ni tahan ataupun indah. Boleh menahan lapar ataupun indah. Macam tu. Jadi sebenarnya untukkan saat itu saya sebutkan tadi, bulan Ramadan bukan lagi bulan untuk kita ni bertanya boleh tahan ke tidak. Jadi bulan Rejab dan Syaban itu sebenarnya itu adalah sebenarnya waktu
untuk kami melatih, membuat persiapan awal. Jadi apabila datangnya Ramadan, tarhib Ramadan, terus saja kita ni isi dengan persiapan-persiapan yang sangat sinonim dengan proses-proses yang berjalan di sepanjang bulan Ramadan. Kadang-kadang ya Dr. Haja ya dan juga Fiza ya, kadang-kadang kita ni bicara ringan bersama dengan teman-teman dan memang pun pada hakikatnya kita ni tidak boleh lari daripada kenyataan. Betul. Dan apabila kita ni berada di perawal bulan Ramadan, agaknya susah untuk beradaptasi. Apabila berada di tengah-tengah bulan, barutah kita mula merasa kenikmatannya bulan Ramadan, dan setelah itu barutah terasa sedih bahawa bulan Ramadan akan meninggalkan kita ni. Jadi mungkin daripada Dr. Hajah katakan tadi, kalau kita ni daripada awal sudah menguji mental kita ni, jadi kenikmatan bulan Ramadan itu akan tadi terasa pada permulaan bulan Ramadan itu, bukan terpaksa kita ni menunggu tengah-tengah baru tak terbiasa. Jadi mungkin Dr. Raja dapat mengomen dari segi kami mengambil qudwah baginda Rasulullah SAW dalam melaksanakan puasa itu sebenarnya daripada Rejab lagi masuk pada Syaban. Dari sana tadi sudah dapat bayangkan jawapannya bahwasanya itu adalah untuk kita ni masuk ke Ramadan, kita ni sudah cukup lengkap, fizikal, rohani kita ni, mental kita ni, spiritual kita ni sudah cukup lengkap sebenarnya. Tinggal saja lagi apabila masuk ihya pada hari awal Ramadan, kita ni sudah siap sedia, penuh lengkap, maksudnya dalam kita ni melaksanakan hari pertama tu kan, solat tarawih pun sudah cukup untuk kita ni menghayati sebenarnya. Kalau kita mempunyai persiapan yang awal. Macam periksa apa ni? Kan kalau nak membaca, jangan sejam 2 jam lagi kan periksa baru tahu membaca. Macam mana tu? Ada persediaan. Okey. Baik, jadi kesimpulannya untuk tajuk hari ini Dr. Hajah, iaitu mengenai dengan tarhib Ramadan ya. Boleh dikongsikan? Baik, dalam kita ni mengambil ataupun untuk meraihkan kedatangan Ramadan, tarhib Ramadan ini, sama-samalah kita ni membuat persiapan yang sebaiknya, kerana di dalam bulan Ramadan itulah nanti kita ni akan mengambil sebesar-besarnya, sebesar-besar peluang di mana adanya kita ni kesempatan untuk mendapatkan maghfirah yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana kita ni juga akan mendapat merebut peluang untuk mendapatkan barakah dan juga rahmah daripada Allah juga. Kemudian di sanalah juga kita ni akan mempertingkatkan sekaligus kita ni punya dalaman spiritual kita ni, dan itulah juga nanti yang akan membuatkan kita ni akhirnya apabila berada di penghujung Ramadan nanti, kita ni akan bersiap sedia untuk menepani satu hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan satu malam, itu satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. InsyaAllah mudah-mudahan kita ni dengan persiapan awal, artinya bermula pada awal Ramadan, akhirnya nanti kita ini akan meraih peluang ataupun kurniaan yang sangat besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga, insya-Allah. Itu dia, alhamdulillah. Jadi terima kasih atas perkongsian mengenai dengan topik hari ini Dr. Hajah ya, tarhib Ramadan, dan terima kasih sekali lagi Yang Mulia Dr. Hajah Mahsuriati binti Haji Yahya selaku Timbalan Pengarah Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa UNISA. Dan assalamualaikum Dr. Hajah, kita berjumpa lagi lain kesempatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.